Jadi kita mulakan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sekali lagi terima kasih kepada yang hadir, dan insyaAllah pada sesi hari ini seperti yang dimaklumkan oleh Saudara Amirul Azra'i tadi, ada dua sesi penting yang akan dibuat pada hari ini, iaitu berkaitan dengan taklimat, pembentangan poster projek ilmiah atau FYP, dan juga taklimat berkaitan dengan artikel dan penerbitan artikel FYP dalam e-proceeding Salam Digest. Termasuk juga dalam taklimat berkaitan dengan poster presentation tersebut, saya akan terangkan sedikit sebanyak persediaan awal untuk simposium salam kita, Syariah and Law Undergraduate Symposium, yang akan insyaAllah akan bermula pada minggu hadapan. Jadi tak lama lagi kita akan mulakan itu. Oleh sebab itu, saya harap semua pelajar khasnya yang hadir pada hari ini telah pun memulakan ataupun mungkin ada yang telah selesai kerja-kerja berkaitan dengan persediaan poster tersebut. Okey, saya nak pancarkan berkaitan dengan beberapa slide berkaitan dengan poster presentation ini. Minggu lepas saya ada hantar taklimat ringkas ataupun maklumat ringkas berkaitan dengan poster presentation. Semuanya dah dapat, Dan insyaAllah ini adalah penerangan ataupun penjelasan berkaitan dengan, okey, semua dah nampak Poster saya nampak? Nampak dah. Okey, baik. Jadi pertama sekali yang saya sebelum saya mulakan paper presentation ini ataupun poster presentation, saya suka nak mengingatkan bahawasanya sepatutnya pada minggu ini sudah mula kerja-kerja berkaitan dengan pembuatan ataupun persediaan untuk membuat poster, dan saya harapkan sudah ada pelajar yang memang dah bersedia untuk print ataupun sudah dimaklumkan kepada semua penyelia dan mendapatkan kelulusan untuk mulakan kerja-kerja mencetak ataupun print. Jadi progres sebelum mencetak ataupun print poster tersebut, sepatutnya progres dalam penulisan adalah sekurang-kurangnya 70% kalau tidak lengkap semuanya. Maknanya kalau 70% ke atas itu sudah boleh, maknanya sudah berjaya untuk membuat persediaan menyediakan poster presentation tersebut. Dan kalaupun belum, maknanya sepatutnya kena diselesaikan sehinggalah 70% penulisan selesai, baru dapat dituangkan, baru dapat dibuat satu poster yang akan dibentangkan di depan panel penilai. Okey. Jadi itu yang pertama. Yang seterusnya adalah insya-Allah dalam taklimat ini saya yakin dan percaya pelajar telah merujuk minggu lepas, kerana saya telah share ataupun kongsikan berkaitan dengan paper poster presentation ini. Yang pertama introduction, saya akan sedikit sentuh berkaitan dengan introduction, kemudian definition and purpose of academic poster, apa dia takrifan dan juga tujuan dibuatnya poster ataupun academic poster tersebut. Kemudian keperluan untuk plan your academic poster, bagi yang belum memulakan kena pastikan apa yang perlu ada dalam poster tersebut, dan bagi yang mereka yang telah membuat poster tersebut hanya memastikan sahaja apa poin-poin kandungan yang perlu ada, dan apabila terkurang boleh dilengkapkan. Kemudian macam mana untuk membuat satu poster akademik yang efektif, dan yang terakhir adalah menggunakan Microsoft PowerPoint untuk membuat satu akademik poster yang cantik. Sebenarnya banyak cara untuk membuat poster presentation ini, sama ada menerusi PowerPoint, itu yang mudah, dan ini yang saya nak galakkan pelajar untuk menggunakan Microsoft PowerPoint.
Dan kalau ada yang pandai misalnya terus menggunakan misalnya Adobe Photoshop ataupun Canva dan sebagainya, dibolehkan, cumanya kena pastikan kandungan dan juga bahagian-bahagian yang perlu ada di dalam poster tersebut telah dimasukkan. Okey. Secara ringkasnya, ini adalah merupakan satu kandungan daripada kandungan lengkap final year project ataupun projek ilmiah yang berupa presentation. Jadi okey, saya ulang semula. Berkaitan dengan penilaian, untuk penilaian projek ilmiah ini ataupun LBI 4033 untuk semua pelajar tahun 4 semester 7. Jadi penilaiannya adalah dibagi kepada dua. Yang pertama paper ataupun artikel. Penilaian artikel itu sebanyak 70%. Okey, 70%. Kemudian untuk kenapa tak boleh besar ni. Kemudian untuk poster adalah 30%. Ini yang perlu kita tahu, semua pelajar kena tahu berkaitan dengan 30% untuk poster presentation atau yang dipanggil sebagai poster presentation only. So maknanya ini adalah merupakan satu pembaharuan. Sebelum ini hanya membentangkan paper dalam PowerPoint, tetapi untuk dah bermula beberapa semester ini, dan ini yang kali kelima, maknanya dah 2 tahun lebih, 2 tahun setengah, ini adalah pembentangan poster yang pelajar kena ikut macam mana cara membuat poster tersebut. Okey, jadi 30% adalah oral presentation. Nanti semasa simposium minggu hadapan akan ada panel penilai. Kemudian masing-masing telah bersedia dengan posternya. Jadi untuk kaedah presentation adalah through poster only. Jadi mereka ataupun kamu semuanya akan membentangkan poster yang lengkap. Apa saja yang ada dalam poster itu kena pastikan selepas ini. Presentation akan dinilai oleh external judges ataupun external assessors. External ini maknanya bukan daripada penyelia sendiri, tetapi boleh jadi penyelia daripada program lain, program misalnya undang-undang ataupun halal. Mungkin juga ada beberapa grup yang akan dinilai oleh pensyarah daripada luar fakulti. Tetapi yang terpenting adalah panel penilai tersebut telah dilantik untuk menjadi assessor ataupun penilai yang akan bertanya. Kamu akan diberikan 10 minit untuk present, maksimal 10 minit, kemudian disusuli dengan question and answer oleh panel tersebut. Jadi panel ini dia ada seorang, tetapi akan bersama dengan panel ini ada dua daripada AJK Salam untuk membantu apa-apa yang diperlukan. Yang terpenting adalah 10 minit akan disediakan kepada semua pelajar untuk menerangkan apa isi kandungan terpenting di dalam poster tersebut, dan juga kena pastikan bahawasanya setiap pelajar telah menguasai apa tajuk yang ditulis dalam paper tersebut, menguasai apa backgroundnya, apa objektifnya, apa kaedah penulisannya, kemudian apa hasil daripada kajian tersebut menerusi ringkasan yang perlu disampaikan dalam poster tersebut. Dan selepas 10 minit akan ada sesi question and answer oleh panel tersebut. Dan berdasarkan kepada pembentangan, kemudian clarity daripada pembentangan tersebut, kemudian juga clarity dalam poster tersebut,
dan juga respon pelajar semasa membentang terhadap soalan-soalan yang diajukan oleh panel pembentang, itu semua diambil kira dalam pengambilan markah yang 30% tersebut. Jadi sebenarnya 70% markah itu akan diberikan oleh penyelia berdasarkan kepada artikel yang telah ditulis, dan 30% adalah diberikan sepenuhnya oleh panel penilai. Jadi kena berhati-hati, pastikan semasa membentang itu membentang dengan keadaan yang meyakinkan dan juga buat yang terbaik dalam sesi pembentangan tersebut, kerana 30% itu adalah penting untuk memastikan sama ada kamu akan mendapatkan markah yang baik ataupun sebaliknya. Okey. Kemudian apa yang ada dalam paper presentation tersebut, pastikan dalam oral presentation tersebut semasa membentang poster, perkenalkan diri dan juga introduction about the topic and overview of the article. Jadi maknanya kamu kena faham betul apa yang kamu tulis. Kamu kena kuasai apa yang kamu tulis dan hasil daripada penulisan kamu itu apa. Contents pun kena jelas dan juga content sesuai dengan objectives. The material are neatly prepared and is easily understood. Teaching aids, the variety of teaching methods, mungkin ada beberapa poster gambar-gambar dalam poster tersebut yang membuat poster itu menarik. Kemudian presentation skill, sama ada menggunakan bahasa Arab. Kalau paper tersebut menggunakan bahasa Arab, maka poster tersebut wajib dibentangkan dalam bahasa Arab dan ditulis dalam bahasa Arab. Dan juga bila bahasa Inggeris, maka ditulis dan dibentangkan dalam bahasa Inggeris dengan dengan penjelasan dan pembentangan yang jelas. Kemudian ada QA session, dan ini adalah pastikan kamu jangan misalnya gementar ke ataupun terlalu takut sehingga kamu tak dapat menjawab apa yang disoal oleh panel penilai tersebut. Pastikan soalan yang disoal oleh panel penilai tersebut kamu faham. Kalau kamu tak faham, wajib menyoal semula ataupun excuse me sir, excuse me doctor, excuse me prof, can you repeat your question ataupun can you elaborate more about your questions. Yang penting be yourself, yakin dan percaya diri untuk menjawab dengan tenang. Yang terpenting sekali adalah kamu kuasai apa yang ada di dalam penulisan kamu itu. Jangan sampai kamu hanya setakat menulis dan membuat poster yang cantik, tetapi sebenarnya kamu tidak tahu apa sebenarnya isi kandungan artikel kamu itu. Nah, ini yang penting. Kemudian, untuk poster tadi, jangan silap poster itu dalam size A1, A1. Dan semuanya saya faham dan berkaitan dengan percetakan ataupun print poster tersebut boleh diusahakan masing-masing, sama ada bertanya dengan senior kamu ataupun bertanya dengan kawan-kawan kamu yang telah membuat persediaan untuk mencetak ataupun print poster tersebut. Okey, marking scheme seperti yang saya sebut tadi, ini adalah oral presentation yang disebutkan tadi berupa kandungan, termasuklah menjelaskan poin-poin penting dan menjawab soalan daripada panel tersebut. Okey. Sekarang secara ringkas definition and purpose of academic poster. Jadi sebenarnya academic poster ini adalah a graphic and textual method of presenting information. Pastikan dia adalah lebih kepada grafik dan teks. Kaedah menyusun satu tajuk penulisan tetapi dalam bentuk grafik dan teks untuk menjelaskan maklumat-maklumat. Jadi jangan perbanyakkan tulisan teks sahaja, tetapi lebih kepada grafik dan kalaupun ada teks maka sangat-sangat concise dan sangat pendek sahaja, kerana tak perlu menulis semuanya. Kalau menulis semuanya nanti nampak tak cantik. Jadi kena ada grafik dan juga teks yang cukup, jangan terlalu pendek dan juga jangan terlalu panjang.
Jadi posters are effective method of presenting academic work or research because some information is better presented visually. A poster may be more memorable than a verbal presentation. Kena diingat. Poster presentation may be required assessment task for undergraduate or postgraduate students. Jadi kebiasaannya untuk pelajar tahu poster presentation ini biasanya dibuat oleh postgraduate. Kalau di USIM dipertandingkan poster ini. Oleh sebab itu, ini satu maklumat juga, apabila ada pelajar yang membuat poster yang sangat cantik, kemudian tajuknya pun sangat menarik dan misalnya panel penilai mengesyorkan untuk dipertandingkan di mana-mana pertandingan poster presentation di luar sana ataupun di USIM sendiri, boleh nanti dipertandingkan dan kena bincang dengan penyelia untuk boleh dibawa ke pertandingan ataupun seminar di luar, seminar tentang poster presentation. Jadi ini kelebihannya. Okay. Jadi ini adalah satu peluang, satu latihan yang cukup penting sebelum kamu semuanya, misalnya kalau ada yang nak melanjutkan ke postgraduate dan sebagainya, sudah ada skills, sudah ada pengalaman. Yang pertama membuat poster, academic poster. Yang kedua membentangkan di depan panel penilai. Itu saya sudah mencukupi untuk kamu boleh pergi lebih jauh lagi, misalnya membuat tajuk-tajuk yang lain, kemudian membuat poster, kemudian dipertandingkan dan boleh jadi pertandingan itu boleh akan mendapatkan Gold Award dan sebagainya dan akan membawa nama USIM sendiri, FSU dan juga kamu untuk yang akan datang. Okay, so poster is an excellent way for beginning presenters to introduce their work and also allows for valuable networking opportunities. Jadi sangat menarik nanti itu, menerusi poster ini kamu akan sangat faham berkaitan dengan apa yang kamu tulis. Jadi kalau sekadar membentangkan dalam PowerPoint yang biasa kamu buat itu di dalam misalnya assignment yang di kelas-kelas itu tidak mencukupi. Maka dari itu apabila dibuat dalam bentuk satu poster yang lengkap dari segi kandungan dan kemudian kamu presentkan di depan penilai yang betul-betul menilai, maka kamu akan mendapatkan satu pengalaman yang menarik di samping ilmu yang kamu ada, yang kamu faham itu boleh dimanfaatkan dan kamu akan ingat sampai bila-bila berkaitan dengan isu-isu yang kamu bentangkan tersebut. Okey, ini adalah sampel. Kalau kamu tengok kan, okey, sampel sahaja. Jadi di atas itu nanti ada nama universiti, kemudian ada logo USIM, logo FSU, kemudian nama poster tersebut iaitu Salam 5.0 ataupun Salam 2023 Symposium Undergraduate Students Syariah and Law Undergraduate Student Symposium. Ini contohnya saja. Dan tengok di situ ada yang kedua tersebut ada gambar. Gambar ini untuk poster kamu nanti boleh kamu letakkan gambar kamu dan gambar penyelia kamu dengan syarat kamu telah mendapatkan izin daripada penyelia kamu. Boleh tak doktor, Prof misalnya dalam poster tersebut saya letakkan gambar saya dengan gambar Prof, doktor sebagai penyelia saya. Kalau dia izinkan, okey boleh dengan gambar saya dan maklumat saya letak di situ. Ini untuk menunjukkan ini adalah copyright kamu dan yang menghasilkan poster ini adalah kamu dan dibantu oleh penyelia kamu. Ini copyright kamu ini. Nanti akan menjadi satu copyright yang milik kamu, sesiapa pun tak boleh nak ambil sesuka hati. Okey. Jadi nanti dicadangkan untuk ataupun digalakkan meletakkan gambar kamu cantik macam ni, gambar-gambar tu. Okey. Ini macam-macam gambar poster presentation. Kalau misalnya lebih daripada satu, boleh diletakkan siapa ahli kumpulan yang menulis ataupun membuat kajian tersebut. Kalau dua, maknanya kamu dengan supervisor kamu letakkan bawah atas ataupun samping-samping. Kamu dulu, kemudian samping adalah penyelia dan yang lebih sesuai. Yang terpenting adalah cantiknya itu. Jadi colourful. Jangan dull. Jangan hanya hitam putih ataupun hanya 2-3 color saja kalau boleh.
dengan color yang cantik, ini juga menambah markah dan panel penilai nanti akan tertarik dengan poster yang kamu buat tersebut. Okay, macam-macam poster yang kamu boleh rujuk dalam slide yang saya hantar minggu lepas. Jadi plan your academic poster, brainstorm your topic. Ini dah jelas. Kamu dah ada 70% penulisan, maknanya kamu dah tahu apa sahaja yang perlu kamu ada, kamu tulis topik-topik yang penting yang kamu kena masukkan dalam poster presentation tersebut. Dan ni consider your audience ini maknanya panel penilai lah. Jadi kamu akan membentang di depan panel penilai yang mereka adalah minima seorang doktor ataupun pensyarah kanan. Dan beberapa panel penilai adalah profesor. Jadi mereka bukan calang-calang yang menguji ini, yang menilai kamu. Jadi kamu pastikan kamu faham betul. Di samping menjelaskan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab, kena bersedia betul-betul berkaitan dengan cara kamu membentang tersebut. Okey, jadi yang penting juga headings, tajuk-tajuk kena jelas, kemudian berapa teks yang kamu perlu tonjolkan, kamu letakkan, kemudian kamu kena letakkan images to support your text. Jadi perlu seimbangkan di antara image dengan teks. Jangan terlalu banyak image, teksnya sedikit, ataupun sebaliknya. Banyak sangat teks, paragraf panjang-panjang tapi image pun kurang. Jadi tak boleh. Kena cantik, kena balance. Kemudian mungkin perlu menggunakan charts ataupun smart art. Itu terpulang kepada kamu untuk mencantikkan apa-apa kandungan. Kalau misalnya kandungannya adalah suggestions ataupun conclusion, jadi grafiknya kena yang sesuai. Ataupun misalnya conclusion itu kamu buat dalam bentuk chart dan sebagainya. Ikut creativity dan yang penting adalah menarik dan jelas. Dan kamu boleh terangkan dengan mudah tanpa melihat, misalnya membaca artikel yang kamu tulis. Tak perlu artikel. Kamu hanya baca, boleh faham, terangkan. Dia macam tu. Okey, jadi pastikan layoutnya macam mana. Kemudian balance pun penting. Usage of graphs and images sangat penting. Kemudian reading order, effective use of text dan juga color. Ini semuanya adalah kunci kepada satu academic poster yang efektif. Kena seimbang. Okey, jauhi paragraf yang terlalu panjang. Biasanya orang tak akan baca paragraf yang panjang-panjang. Jadi kalau paragraf pun misalnya abstract pun tak boleh ditulis semuanya yang macam abstract yang dalam artikel tersebut. Boleh, cumanya kalau boleh kita ubah sedemikian rupa supaya pembaca ataupun orang yang melihat tu dia akan dapat terus apa tajuk yang nak disampaikan dalam tajuk poster tersebut. Okey, dan layout. Okey, berkaitan dengan layout, the layout of poster should be both visually appealing and easy to follow. Like other types of academic writing, the poster should be well organized with clear headings and subheadings. Pastikan jelas. Dari jauh pun nampak, oh ini cantik ni. Kalau headings dia kena bold dan nampak sangat cantik dia punya pembahagian tersebut. Jadi the main idea of the poster should be easily identifiable. Main idea itu tentang apa, itu kena jelas. The abstract or introduction should be brief and informative. Okay, abstract sangat brief dan juga informatif. Oleh sebab itu kalau misalnya terlalu panjang, ringkaskan sedikit yang bersesuaian dengan poster tersebut. Kamu akan nampak A1 itu mencukupi untuk meletakkan info-info yang lengkap dalam artikel tersebut, tapi dengan gambaran ataupun dengan bentuk yang lebih cantik, lebih presentable dan menarik. Orang bila nampak tu dia akan, kalau menarik dari jauh pun akan tengok. Apalagi kalau misalnya grafik-grafik yang digunakan itu cantik dan menarik. Okey. Okey. Untuk bentuk paper sama ada portrait ataupun apa satu lagi tu? Portrait dengan apa tu yang mendatar tu? Landscape.
Landscape ataupun portrait nanti terpulang. Okey, kebiasaannya kebanyakannya menggunakan portrait. Tapi kalau diperlukan landscape, okey, tak apa. Boleh. Jadi kita tak tentukan mana yang portrait ataupun yang landscape. Jadi nanti boleh kalau ada apa-apa soalan boleh ditanyakan. Jadi yang penting adalah title tu atas sekali. Nanti tengok dalam contohnya. Kemudian jangan misalnya caca marba, kena balance yang cantik, tengah, center, orderly, nice. Dan macam tu, okey. Jadi look the flow of information, eye movement should be natural, down columns, along rows, from larger to smaller, dia macam tu. Cantik. Dan bawah sekali adalah penulis. Okey. The best academic poster are well balanced. Okay. Kemudian don't overload the poster. More material can mean less communication and be harder to read. Keep the layout simple and the text brief. Text should be balanced with graphic about 50-50 is a good balance. 60-40 acceptable. Contohnya grafiknya 40, teks 60 boleh ataupun grafiknya 60, teksnya 40 boleh. Yang paling penting adalah seimbang, mengikut keperluan. Dan ini nampak tu. Oleh sebab itu, selepas kamu membuat poster tersebut, pastikan tunjukkan penyelia sama ada sesuai ataupun tidak. Jadi masa seminggu ini adalah kritikal yang kamu kena pastikan sebelum hari Ahad ataupun sebelum hari Sabtu, Jumaat tu sebenarnya sepatutnya dah settle. Takut hari Sabtu ataupun Ahad semua print tutup dan kamu tak boleh nak membentang. Khasnya untuk pelajar-pelajar yang grup 1, 2, 3, grup yang awal. Untuk pembentangan kita supaya memudahkan mengikut turutan metrik number. Okey, nombor metrik pelajar. Nombor metrik yang awal dia akan membentang awal dan seterusnya. Okey, jadi ini silakan beri perhatian. Kita tak akan terima nanti kalau misalnya jadualnya adalah hari Isnin misalnya dia minta hari Rabu atau minta hari Selasa. Tidak, kerana nanti akan menyusahkan pelajar-pelajar yang akan datang kemudian. Jadi hari ini saya akan hantar nama-nama penyelia ataupun grup supaya kamu tahu dan jadual. Khasnya adalah jadual pembentangan hari ini ataupun esok. Jadi kamu boleh bersedia. Okey? Okey. Jadi kalau ada teks pun should be between 300 number of words and should be to the point. 300 ni okey. To avoid font sizes below 24. Okay. Dan be consistent with style. Try to use italics, underlining and capitals sparingly. Maknanya jelas. Group text according to subject matter but don't make paragraphs too long. Jangan sampai paragraf itu panjang sangat. The clarity of the text can be improved by using increased line spacing. Kemudian life justified, not fully justified, is clearest on the eye, dan set headings in bold and make them concise. Okay. Baik, kemudian untuk ini juga berkaitan dengan numerical data, use charts and graph, kemudian format mereka letakkan dalam keadaan yang simple, kemudian besarkan teks, kemudian thickening lines. For images, try to use high resolution JPEG. Kerana kalau tak high resolution, ketika di print, ingat print ni print A1, bukan A4. A1 jadi besar. Bila resolusinya adalah kecil, di print akan pecah dan akan mengurangi kecantikan dan tidak menarik lagi. Oleh sebab itu pastikan gambar-gambar yang diambil itu adalah high resolution. Okay? Boleh diambil gambar-gambar tersebut, ambil dari internet, dari Canva, dari macam-macam website yang memberikan free access untuk gambar-gambar tersebut. Okay? Color juga sangat penting. Jadi contohnya ini. Ini adalah grafik yang ataupun poster yang landscape. Boleh saja. Jadi ikut kesesuaiannya dan bincang dengan penyelia untuk membuat poster yang secantik mungkin. Baik. Okey. Jadi ini untuk PowerPoint.
Saya tak pasti sama ada kamu lebih suka menggunakan PowerPoint, tapi PowerPoint ni lebih mudah dan boleh adjust dengan sangat senang dibandingkan dengan misalnya ada Photoshop ataupun Canva. Canva ini mungkin terbatas dari segi kemampuan untuk edit grafik, tapi boleh digunakan. Tapi saya syorkan untuk menggunakan Microsoft PowerPoint yang semuanya ada di situ. Pastikan semasa mencetak ataupun produce itu produce dalam bentuk PDF yang high resolution, kerana nanti satu perkara yang saya akan sebut juga dan nanti saya akan ingatkan dalam message dalam grup berkaitan dengan penyerahan ataupun submission of the poster. Jadi sebelum pembentangan semua pelajar kena hantar poster tersebut dalam bentuk PDF untuk documentation fakulti. Jadi nanti akan ada satu link untuk kamu submit poster tersebut dalam bentuk PDF sebelum kamu cetak. Okey. Jadi nanti yang akan disubmit adalah ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah poster dalam bentuk PDF. Yang kedua, ini selepas pembentangan nanti, iaitu pada Januari nanti semasa menghantar full paper dihantar dalam bentuk PDF dan dihantar dalam bentuk Word. Jadi 3. PDF untuk poster, PDF untuk artikel dan Word untuk artikel. Ini adalah 3 komponen ataupun 3 perkara yang perlu disubmit untuk keperluan kursus pelatihan ilmiah atau projek ilmiah ini. Okey, dan ini saja mungkin boleh saya sampaikan berkaitan dengan poster presentation. Saya akan beri ruang untuk Dr. Syukron menjelaskan berkaitan dengan penerbitan FYP. Okey, jadi ini pun contoh cantik ni, contohnya ni, kan? Jadi boleh mana-mana digunakan. Kalau misalnya semuanya bersetuju, semua poster cantik untuk dibuat dalam landscape, kita boleh selaraskan. Okey, tetapi taklah mandatory yang semuanya landscape sahaja. Tetapi kalau misalnya untuk memudahkan nanti menyelaraskan semua poster, kalau landscape semua setuju, okey, landscape semuanya. Macam tu, ikut kesesuaian. Okey. Baik, mungkin itu dahulu Saudara Amirul yang boleh sampaikan daripada saya, dan pastikan bersedia insya-Allah hari Isnin nanti bermula poster presentation dalam bentuk symposium, International Symposium on Syariah and Law Undergraduate Students. Okey. Saya kembalikan kepada Amirul, kalau ada yang bertanya boleh terus bertanya dan saya jawab terus sebelum kita mulakan dengan pembentangan ataupun taklimat daripada Dr. Syukron. Baik, itu dahulu. Terima kasih. Okay. Terima kasih kepada Dr. Muallim Muhammad Said atas sesi taklimat bagi persediaan poster FYP pada hari ini. Jadi ada apa-apa persoalan daripada beberapa pelajar ke? Ada soalan. Silakan Masyidah. Untuk seorang pelajar, berapa orang yang akan menilai? Maksudnya lecturer tu berapa orang? Okey, lecturer akan ada seorang, tetapi ada dibantu oleh AJK daripada Salam. Jadi seorang saja yang akan dibenarkan untuk bertanya dan membuat ulasan. Dan yang menghantar markah. Jadi setiap panel penilai tersebut akan menghantar markah kepada AJK dan AJK nanti akan kumpulkan markah tersebut untuk diserahkan kepada fakulti. Terima kasih, Doktor. Okey. Okey, yang lain? Doktor, Salam Darjah dah siap present ke? Okey, kejap kita tunggu ada pelajar kalau ada yang tanya. Kalau tak ada, kita mulakan dengan Dr. Syukron. Ada yang lain? Untuk present, nanti student akan tahu ke siapa yang akan menilai waktu hari kejadian? Okey. Maksudnya penilai itu siapa? Nanti akan dihebahkan jadual lengkap
akan ditampal di beberapa notice board ataupun di dinding-dinding fakulti foyer, akan ditampal siapa pelajar ini, grup berapa, penilaiannya siapa, pukul berapa, akan lengkap nanti. Yang lain? Okey, silakan Wan. Nak tanya, andai kata jadual tu bertemu dengan jadual kelas, so memang kena exclude kelas. Iya, jadi ini adalah program rasmi. Jadual pembentangan FYP ini adalah diutamakan. Jadi kalau ada kelas, semua pensyarah akan dimaklumkan bahawasanya pada masa itu semua pelajar tahun 4 yang terlibat dengan pembentangan FYP akan diberi keizinan untuk keluar membentang. Jadi perlu diutamakan. Oleh sebab itu jadual akan ikut seperti mana yang telah ditulis dalam jadual tersebut. Dan tidak ada misalnya replace untuk pelajar ataupun misalnya akan dibuat kemudian dan sebagainya. Nanti itu akan menyusahkan. Oleh sebab itu pastikan semua boleh hadir seperti mana jadual yang ditentukan pada hari kejadian itu. Okey? Okey, kalau sudah tidak ada, silakan Amirul. Boleh diteruskan.